Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Rozi. Kami daripada kumpulan soalan 6 yang bertajuk sejauh mana pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 dan 1957 memenuhi kehendak masyarakat berbina kaum di negara ini. Ahli kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, Mio Ahmad Irsyad dan Mio Ahmad Isyam. Dan yang kedua, saya sendiri iaitu Aiman Najwan bin Anai. Dan yang ketiga, Muhammad Afzan Arbi bin Yasisman. Dia akan menerangkan tentang pengenalan. Definisi bagi perlembagaan ini mempunyai banyak tafsiran. Antaranya, perlembagaan adalah satu dokumen yang mempunyai garis panjang undang-undang yang menerangkan tentang rangka, fungsi utama badan-badan kerajaan di dalam sesebuah negara serta mengisytiharkan prinsip yang harus diikuti oleh badan kerajaan tersebut. Dan yang kedua, Perlembagaan Persekutuan 1957 yang mengandungi 183 perkara adalah undang-undang tertinggi di Malaysia yang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Seterusnya ialah isi kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama, kuasa memerintah terletak pada Pesuruhjaya Tinggi British yang dibantu oleh Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan. Yang kedua, Raja-Raja Melayu dikembalikan hak-hak ke atas negeri masing-masing. Yang ketiga, syarat-syarat kewarganegaraan telah diperketatkan. Yang keempat, hak orang Melayu sebagai kaum pribumi telah diiktiraf. Bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pertama, bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan pertahanan, perdagangan, perhubungan, kewangan serta lain-lain yang mempunyai kepentingan bersama. Yang kedua, pemerintah melalui bantuan sebuah majlis mesyuarat kerajaan dan sebuah dewan perundangan negeri. Yang ketiga, mempunyai kuasa ke atas kerajaan tempatan mereka sendiri seperti bidang agama, pelajaran, pertanian dan juga bidang tanah. Dari segi kewarganegaraan, pasal-pasal kewarganegaraan yang terbahagi kepada dua iaitu mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang dan mereka yang layak untuk memohon menjadi warga negara dengan cara kemasukan atau permohonan. Yang kedua, menjadi warga negara melalui kuat kuasa undang-undang yang terdiri daripada penduduk asal dari negeri-negeri Melayu sama ada lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh yang ditetapkan. Ialah rumusan berdasarkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ia telah memberikan garis panduan baru yang meliputi aspek kewarganegaraan, khususnya kerana negara pada ketika itu mempunyai pelbagai rakyat yang membilang masa. Yang kedua, menetapkan kayu ukur terhadap mana-mana individu yang ingin atau layak untuk menjadi warga negara Tanah Melayu pada ketika itu, iaitu dengan menepati dan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang latar belakang Perlembagaan 1957. Perlembagaan ini dibentuk hasil daripada laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya RIT. Suruhanjaya ini telah menerima lebih daripada 131 memorandum daripada pelbagai pertubuhan dan orang perseorangan. Wakil parti telah ditubuhkan bagi menilai laporan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya RIT. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya telah lengkap disiapkan dan telah ditandatangani pada 5 Ogos tahun 1957. Seterusnya ialah bahagian isi kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perlembagaan ini merangkumi 14 bahagian iaitu meliputi aspek negeri-negeri, agama dan undang-undang bagi persekutuan, kebebasan asasi, kewarganegaraan persekutuan, badan kehakiman, peruntukan kewangan dan lain-lain. Terdapat beberapa fasal yang menggariskan peranan Yang di-Pertuan Agong YDPA dan Raja-Raja Melayu. Fasal 32 menggariskan peranan YDPA sebagai Ketua Utama Negara. Beliau diberikan kuasa memerintah persekutuan dikehendaki bertindak atas nasihat Kabinet. Seterusnya adalah berkaitan dengan isi kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957. Yang pertama adalah kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi ataupun agama persekutuan. Kedudukan agama Islam sebagai persekutuan telah dimasukkan ke dalam bahagian 1 Perlembagaan Persekutuan, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya peruntukan tentang Islam dalam struktur perlembagaan sehingga ia dijadikan sebagai antara struktur asas perlembagaan. Dalam prinsip ini, kedudukan Sultan adalah sebagai ketua agama Islam bagi negeri masing-masing dan Yang di-Pertuan Agong adalah berperanan sebagai ketua agama bagi negeri yang tidak beraja. Kemudian bahagian reaksi masyarakat Melayu terhadap Perlembagaan 1948 dan 1957. Masyarakat Melayu menyambut baik pengenalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Reaksi positif ini muncul berikutan peranan perlembagaan yang bertindak sebagai perganti kepada Perjanjian Melayu Union. Perlembagaan
1948 juga dianggap sebagai satu kemenangan buat masyarakat Melayu. Bagi Perlembagaan Persekutuan 1957 pula, masyarakat Melayu menyambut baik kehadiran perlembagaan ini kerana ia sedikit sebanyak telah mengiktiraf dan memelihara kedudukan istimewa orang Melayu. Terdapat juga segelintir pihak yang menentang sama ada ketika proses pembentukan maupun selepas perlembagaan ini dilaksanakan. Sebagai contoh, tindakan Parti PAS yang menentang laporan Suruhanjaya Raid. Seterusnya adalah berkaitan dengan reaksi masyarakat lain tentang pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga 1957. Pada awalnya, pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu memberi kepuasan hati kepada kaum Melayu, namun tidak bagi masyarakat lain. Sambutan yang kurang menggalakkan daripada kaum bukan Melayu disebabkan rasa ketidakpuasan hati. Penentangan golongan ini telah dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu penentangan golongan radikal, iaitu Parti Komunis Melayu ataupun PKM, Konservatif Cina, iaitu Dewan Penjagaan Cina ataupun DPC, dan juga minoriti seperti MIC dan Malayan Democratic Union ataupun MDU. Kaum bukan Melayu ataupun kaum Cina berasa bahawa mereka sepatutnya memperoleh hak kerakyatan dengan mudah dan mempunyai hak yang sama dengan kaum Melayu. Baiklah, seterusnya kesan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan 1957 dari segi ekonomi. Pertama, British pada asalnya telah meletakkan ekonomi ini sebagai yang penting, dan kerjasama kaum merupakan elemen penting dalam ekonomi kerana politik yang stabil akan menggalakkan ekonomi di tanah Melayu supaya ia akan berkembang dengan lebih pesat. Dan akhir sekali, dasar ekonomi baru telah diperkenalkan sebagai ramuan untuk menyatupadukan kaum di Malaysia. Baiklah, pada bahagian ini akan menerangkan tentang kesan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan 1957 dari segi sosial. Yang pertama, mengembalikan semula kuasa dan kedaulatan raja. Kedaulatan raja amat penting dalam pentadbiran negara. Hal ini kerana raja-raja dapat mendamaikan ketegangan yang ada antara kaum. Pada masa yang sama, institusi raja juga bertindak sebagai permakin perpaduan. Selain itu, ia juga telah mewujudkan sistem pentadbiran yang lebih sistematik. Sistem demokrasi berparlimen telah dilaksanakan dengan pembahagian kuasa kepada tiga bahagian di dalam pemerintahan. Perkara ini penting kerana ia dapat membantu memelihara keamanan negara dengan cara memastikan hubungan antara kaum sentiasa terjaga. Di samping itu pula, saya akan menjelaskan tentang kesan ataupun manfaat yang diperoleh melalui pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan 1997 dari aspek sosial. Yang pertama adalah dari sudut kewarganegaraan. Pemolehan kewarganegaraan diberikan kepada mereka yang lahir di dalam persekutuan dan selepas Hari Merdeka. Cara pemolehan kewarganegaraan juga dibahagikan kepada kuasa undang-undang yang merujuk kepada perkara 14, pendaftaran yang merujuk kepada perkara 15 dan juga naturalisasi yang merujuk kepada perkara 19. Oleh demikian, pemberian taraf kewarganegaraan ini dilihat amat bersesuaian dengan kepelbagaian masyarakat ataupun kaum di dalam negara Malaysia. Seterusnya adalah berkenaan dengan kebebasan beragama. Agama Islam adalah sebagai agama rasmi, akan tetapi agama lain bebas diamalkan. Melalui manfaat ini, masyarakat dilihat bebas untuk mengamalkan kepelbagaian ajaran agama seperti Buddha, Kristian, Hindu dan sebagainya. Ini dapat mewujudkan sebuah kelompok komuniti ataupun masyarakat yang berbilang agama di mana setiap lapisan kaum dan masyarakat bebas mengamalkan ajaran agama nenek moyang masing-masing. Seterusnya pula adalah berkaitan dengan peranan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu adalah sebagai bahasa kebangsaan. Penggunaannya yang secara menyeluruh adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan bagi menyatupadukan pelbagai etnik agar menjadi sebuah negara yang bersatu melalui satu bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Secara kesimpulannya, pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan 1957 sebenarnya telah banyak mencorakkan kepelbagaian lapisan kaum dan masyarakat. Setiap rakyat seharusnya perlu membudayakan semangat perpaduan dan integrasi demi kesinambungan perpaduan yang sedia ada wujud. Kontrak sosial ini juga perlu diterima sepenuhnya oleh semua rakyat di dalam negara Malaysia tanpa mempersoalkannya lagi.